Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini bertemu lagi kita pada minggu yang keempat ini. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan konsep pemilikan harta dan matlamatnya. Jadi dalam PDP kita pada pagi ini, InsyaAllah mudah-mudahan pertama dapat di akhir PDP nanti pelajar dapat menerangkan pengertian harta menurut Islam, menjelaskan dalil harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan pembagian harta, menjelaskan konsep harta menurut Islam, menjelaskan harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan cara mencari harta yang halal, dan yang ketujuh menerangkan cara pengurusan harta, dan akhir sekali menjelaskan ujian Allah terhadap pemilik harta. Ini apa yang akan kita bincangkan pada pagi ini, dan mudah-mudahan pelajar dapat bersedia dengan buku teks, kemudian bersedia dengan buku kerja PDPC Fokus KSM. Kali ini muka surat 3, muka surat 3, dan satu lagi buku nota tasawuf Islam KSM 3, 4 dan 5. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan harta? Harta merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid. Kita dengar surah Al-Hadid. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Okey. Tadi kita telah dengar surah Al-Hadid ayat yang ke-7, surah yang ke-57. Maksud daripada ayat tersebut ialah Allah menjelaskan bahawa berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian daripada harta benda, iaitu pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan sebahagian dari harta itu kepada jalan Allah, mereka tetap beroleh pahala yang besar. Surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat yang ke-7. Okay. Jadi, harta ini merupakan anugerah Allah, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan harta boleh dimiliki oleh setiap manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Itu harta, anugerah Allah. Kuncinya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa manusia memerlukan harta? Kenapa manusia memerlukan harta? Boleh tak manusia hidup tanpa harta? Ini jawapannya. Pertama, manusia memerlukan harta kerana memiliki harta merupakan fitrah semula jadi manusia. Setiap orang inginkan harta. Setiap orang berkeinginan untuk memiliki harta sendiri. Yang kedua, harta dapat digunakan untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga. Ini yang kedua, memenuhi keperluan diri dan keluarga, sara hidup, untuk sara hidup. Yang ketiga, harta yang dimiliki dapat digunakan untuk membantu golongan yang memerlukan, seperti membantu golongan fakir miskin. Yang ketiga, untuk membantu golongan yang memerlukan. Sebab yang keempat, harta dapat mengurangkan kadar kemiskinan umat Islam. Okay. Dengan mempunyai harta, dia akan dapat mengurangkan kadar kemiskinan, jurang kemiskinan antara manusia dalam suatu masyarakat. Yang kelima, harta dapat digunakan untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, haji dan zakat. Ini 5 sebab mengapa manusia memerlukan harta. Pertama, kerana fitrah menjadi manusia memerlukan harta. Yang kedua, untuk sara hidup. Yang ketiga, membantu golongan yang kurang bernasib baik. Yang keempat, untuk mengurangkan kadar kemiskinan, dan yang kelima, untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu pembagian harta. Pembagian harta di dalam Islam, harta terbagi kepada 2 jenis, iaitu pertama, harta boleh alih, dan yang kedua, harta tidak boleh alih. Jenis harta yang pertama, harta boleh alih, iaitu harta yang boleh diubah kedudukan dan boleh dialihkan ke tempat lain. Contohnya kereta, wang dan sebagainya. Itu
harta boleh alih, harta yang boleh dibawa ke sana dan ke sini. Yang kedua, harta tidak boleh alih, iaitu harta yang tetap kedudukan dan tidak boleh dialihkan ke tempat lain. Contohnya di tanah, bangunan, rumah dan sebagainya, ladang dan sebagainya. Ini jenis harta ada dua, boleh alih, tak boleh alih. Yang keseterusnya konsep harta menurut Islam. Konsep harta menurut Islam pertama, harta mestilah dicari dan dibelanjakan secara halal. Harta mestilah dicari dan dibelanjakan secara halal. Pertama, proses pencarian mestilah halal. Yang kedua, dibelanjakan juga mestilah secara halal. Yang kedua, harta merupakan milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang kita miliki, yang kita perolehi sebenarnya adalah milik mutlak Allah yang memberi pinjam kepada kita, memberi amanah kepada kita untuk kita uruskan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, harta yang cukup syarat-syaratnya mestilah dikeluarkan zakat. Cukup haul dan cukup nisabnya mestilah dikeluarkan zakat. Yang keempat, harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Harta hanyalah amanah Allah. Allah boleh ambil pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, harta menjadi ujian kepada manusia untuk menentukan tahap keimanan mereka. Dan yang keenam, pengurusan dan pembahagian harta mestilah dilakukan secara adil. Dilakukan secara adil dan saksama. Ini konsep harta menurut Islam ada 6. Mesti dicari dan dibelanjakan secara halal, merupakan milik mutlak Allah, mesti dikeluarkan zakat kerana ia adalah milik Allah, kerana ia adalah merupakan amanah Allah kepada manusia dan dia juga merupakan ujian kepada manusia. Jadi pengurusan dan pembagian harta mestilah dilakukan secara adil. Okey, itu maksud pembagian konsep harta menurut Islam. Seterusnya, harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud harta amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Harta merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang bersifat sementara. Ianya merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia bagi menentukan tahap keimanan mereka. Manusia akan dipersoalkan mengenai cara mereka mendapatkan harta dan cara mereka membelanjakan harta yang dimilikinya. Manusia mesti mendapat dan membelanjakan harta dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud harta amanah Allah. Sebab apa? Allah menjadikan harta sebagai amanah saja. Okey. Pertama, supaya manusia menguruskan sumber harta dengan sebaik-baiknya seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, supaya manusia tidak sombong dengan harta yang dimilikinya kerana ianya sebenarnya adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya pinjam yang Allah berikan sahaja. Kemudian yang ketiga, supaya manusia tidak menggunakan harta yang dimilikinya secara membazir dan sia-sia sebagai tanda kesyukuran kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tanda kesyukuran kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan yang keempat, supaya manusia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari harta bagi mendapat kesenangan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Itu antara sebab mengapa Allah hanya mengamanahkan harta kepada manusia. Khususnya cara pengurusan harta. Cara pengurusan harta dan cara mencari harta yang halal. Okay, untuk mencari harta yang halal, kita boleh melakukan pelbagai pekerjaan. Pertama, melalui pekerjaan yang halal, sama ada dalam sektor kerajaan atau swasta. Cara mencari harta yang halal, pertama kita boleh melalui pekerjaan yang halal, sama ada dalam sektor kerajaan atau swasta, seperti makan gaji atau bekerja sendiri sebagai petani, kebun dan sebagainya. Yang kedua, melalui perniagaan yang dibenarkan oleh syarak. Perniagaan yang dibenarkan oleh syarak. Dan yang ketiga, melalui pertanian, peternakan dan melalui sektor perikanan. Ini antara cara untuk kita mendapatkan harta secara halal. Seterusnya, cara menguruskan harta menurut Islam. Harta yang kita miliki, bagaimana kita nak uruskan? Pertama, dengan menunaikan hak yang wajib terhadap harta seperti berzakat dan menafkahkan harta kepada ibu bapa dan keluarga kita sendiri. Yang kedua, memanfaatkan harta untuk kepentingan orang ramai seperti membina kemudahan awam
Yang ketiga, melaksanakan tanggungjawab sosial yang dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan manusia seperti bersedekah, derma dan wakaf. Yang keempat, membelanjakan harta untuk kepentingan diri seperti membeli makanan. Yang kelima, membelanjakan harta untuk beribadat kepada Allah seperti menunaikan haji. Dan antara cara menguruskan harta menurut Islam. Seterusnya, ujian terhadap pemilik harta. Bentuk ujian Allah kepada pemilik harta. Pertama, Allah menguji mereka dengan ditimpa bencana seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain. Bencana yang memusnahkan harta mereka. Yang kedua, harta yang dimiliki menjadikan mereka sombong dan angkuh dengan masyarakat. Yang ketiga, mereka membelanjakan harta secara batil dan kepada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah seperti berduri dan sebagainya. Yang keempat, Allah SWT memudahkan lagi jalan untuk mereka mendapatkan harta dengan senang dan banyak. Yang kelima, kesibukan mencari harta hingga mereka lupa kepada tanggungjawab terhadap Allah seperti lupa untuk bersolat, zakat dan sebagainya. Ini antara ujian yang Allah turunkan ke atas pemilik harta untuk menentukan sama ada mereka beriman ataupun kufur dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Okay, mengapa Islam menyuruh kita untuk membelanjakan harta? Supaya pertama, dapat memenuhi keperluan peribadi dan keluarga, dapat membangun dan memajukan ekonomi negara, kemudian supaya harta tidak hanya berlegar dalam kalangan orang-orang yang kaya sahaja, dan keempat, supaya dapat mengeratkan perhubungan dan perpaduan dalam kalangan manusia. Ini antara hikmah mengapa Islam menyuruh kita membelanjakan harta. Ini tajuk yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan pelajar telah memahami dan mengetahui apa yang perlu kita pelajari hari ini, iaitu mengetahui apa maksud harta. Harta ialah anugerah Allah kepada manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Dan dalil harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pembagian harta, okey. Pembagian harta ada dua jenis. Pertama, harta boleh alih dan harta tak boleh alih. Okay. Yang keempat, konsep harta menurut Islam. Ada 6 konsep harta menurut Islam. Okay. Harta merupakan milik mutlak Allah, harta merupakan ujian Allah kepada manusia, harta mesti dicari dan dibelanjakan secara halal. Ada 6 semua sekali. Okay. Kemudian seterusnya menjelaskan sebab harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyatakan cara mencari harta yang halal, okay, menerangkan cara pengusaha harta dan menjelaskan ujian Allah kepada pemilik harta. Ini apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebagai rumusannya, Islam mewajibkan umatnya mencari dan membelanjakan harta secara halal. Harta yang diperolehi dan dibelanjakan secara halal akan memberikan kesan yang positif kepada individu, masyarakat dan negara. Ekonomi negara akan berkembang dengan pesat jika anggota masyarakat membelanjakan harta dengan berhemah. Seterusnya, Islam meletakkan garis panduan bagi memperoleh dan membelanjakan harta supaya menjadi ibadat dan dapat menjamin kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Ini antara rumusan yang kita pelajari pada kali ini. Seterusnya, penilaian. Untuk penilaian, pelajar-pelajar boleh ambil ni. Link ni saya akan tampakkan di dalam ruangan ulasan. Harta merupakan bertambah anugerah pemberian. Okay. Harta ialah harta yang boleh diubah kedudukan dan boleh dialihkan tempat lain. Yang ketiga, harta tidak boleh alih ialah harta yang tetap kedudukan dan tidak boleh ke tempat lain. Okay. Ini antara soalan-soalan dia. Harta merupakan masih akan mengenai cara mereka mendapat dan membelanjakan harta yang dimilikinya. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan semua pelajar telah dapat memahami apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini. Itu saja daripada saya. Itu saja pada kali ini.
Dan kita akhiri majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.